Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua murid. Baik, jadi hari ini minggu ketiga lah, kan? Untuk bulan Mac. Baik. Okey, sebelum kita mulakan kelas, yang beragama Islam bolehlah bacakan doa. Kalau yang bukan beragama Islam boleh membaca doa mengikut adat dan kepercayaan masing-masing, ya. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah. Okey. Okey, jadi minggu pertama pula. Minggu lepas kita dah habis untuk karangan bahagian A. Kan? Minggu pertama bulan Mac kita dah habiskan rumusan. Okey, untuk hari ini kita akan masuk aspek tata bahasa iaitu morfologi. Okey, untuk hari ini morfologi kita akan sentuh dahulu tentang apa? Tentang bentuk kata. Bentuk kata tahu kan apa dia? Bentuk kata ni ada 4. Ada 4. Okey, siapa tahu apakah keempat-empat bentuk kata tersebut? Boleh komen. Hari ni kita nak belajar bentuk kata dalam morfologi. Apa dia keempat-empat bentuk kata tersebut? Kata kerja, okay, kata kerja bukan bentuk kata. Kata kerja ialah golongan kata. Golongan kata ada 4 kan? Kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas. Itu golongan kata. Okey, cuba lagi. Siapa ni? Adam ni. Adam Zulkanan. Apa dia bentuk kata? Bentuk kata pun ada 4 juga. Kita baca tunjuk kat sini. Okey, kejap cikgu share screen. Okey, nampak semua cikgu share screen? Nampak tak Nabil? Tak nampak? Kejap. Okey, okey. Baik. Okay, cikgu baca balik komen Alright. Siapa tadi yang komen? Ya, Nabil, bagus. Kata majmuk. Okey, cikgu tunjuk kat sini. Yang form 5 ni dah masuk kelas cikgu kan? Ni tahu lah form 5 ni. Okey, untuk morfologi ni kita ada terbagi pada 2 tau morfologi. Yang pertama kita panggil bentuk kata. Yang kedua kita panggil golongan kata. Okey, apa dia bentuk kata? Okey, yang pertama tadi cikgu nampak tadi. Yang pertama tadi, ada cikgu nampak 10 komen tadi kata nama tunggal tadi. Ya, kata tunggal Kata tunggal. Kata tunggal ni banyak Kata nama tunggal, kata kerja tunggal, kata adjektif tunggal, kata tugas tunggal. Itu kita akan belajar hari ini. Okay, yang kedua apa dia? Cikgu nampak sampai komen tadi. Ya, Nabil kata majmuk. Ya, kata majmuk tahu kan? Kata majmuk ni dia ada 2 perkataan. Contoh, setiausaha, tanggungjawab, apa nama lagi, putih mata. Nampak kata majmuk tu dia gabungkan 2 perkataan
yang berbeza makna dia. Okay, apa lagi yang ketiga? Ya, kata terbitan. Kata terbitan ni ramai keliru tau. Ramai keliru. Kata terbitan ni senang saja. Kata terbitan ni maknanya perkataan yang ada imbuhan. Sama ada imbuhan awalan, imbuhan apitan dan juga imbuhan akhiran. Okey. Yang ketiga pula. Yang keempat, sorry. Yang keempat. Okey, sekejap di badan tu. Baik, yang keempat. Saya nak appreciate siapa yang komen ni. Kata ganda hidayah, kata ganda bagus. Kata ganda senang je nak tahu kan. Kata ganda yang ada tanda sempang. Dash, itu kata ganda. Okay, settle. Okey, apa lagi? Golongan kata pula. Ya. Golongan kata. Golongan kata pun ada 4. Tadilah yang cikgu beritahu tadi. Contohnya apa? Kata nama, kata kerja, kata adjektif dan juga kata tugas. Kata tugas ni dia besar. Di bawah kata tugas ada banyak. Ada lebih kurang banyak lah. Lebih dari 10 kan. Kata sendi nama, kata bantu, kata adverba, kata penegas, kata pembenda. Apa lagi? Kata macam-macam kata lagi lah banyak. Kata tanya. Memang sangat banyak kata tugas ni. Ini kita akan baca kemudian. So untuk hari ini kita akan sentuh apa dia? Bentuk kata yang pertama sekali. Sekarang ni kan baru mula takwim kan. So untuk morfologi kita akan sentuh bentuk kata iaitu bentuk kata tunggal. Okey. Okey, kata tunggal ni sebenarnya ramai cikgu yang skip sebab senang. Sebab senang Okay, tak apa, tapi cikgu nak ajar kamu juga. Okey. Baik. Bentuk kata okey, tengok maklumat dia. Okey. Kata tunggal Kata tunggal tu maksud dia apa? Dia terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. Iaitu tidak menerima apa-apa imbuhan atau kata dasar yang lain. Ingat, kata tunggal ni dia tak ada imbuhan. Tak ada imbuhan awalan ke, imbuhan akhiran tak ada. Dia tak ada pengendaan. Tak ada dash, tak ada kata, tak ada mana perkataan tu tak double. Ataupun dia tak ada mengalami proses pemajmukan. Tak ada gabungkan dengan perkataan yang lain. Itu ialah kata tunggal. Dia seorang dia je. Macam anak tunggal, seorang kan? Seorang saja, maknanya dia berdiri sendiri. Okey. Tengok contoh ayat ini. Sayur mengandungi pelbagai khasiat yang sangat baik untuk kesihatan badan. Okey. Baik, ini ayatnya. Okey, sekarang cikgu cerakinkan ayat ini kepada beberapa bentuk kata tunggal. Okey, contoh. Sayur. Nampak? Sayur. Apa lagi? Khasiat. Yang sangat baik untuk badan. Okey, kenapa kesihatan mengandungi pelbagai ini bukan kata tunggal? Cuba komen. Kenapa mengandungi pelbagai Ya, sebab ada imbuhan. Mengandungi ada imbuhan apitan i. Pelbagai juga ada imbuhan awalan pel. Kesihatan ada imbuhan apitan ke-an. So, itu bukanlah kata tunggal. Okey. Simple senang Baik. Ibu pula. Kata tunggal terdiri daripada pelbagai golongan kata. Okey, nampak?
Dia ada banyak golongan kata. Sama ada kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas. Maksudnya apa? Maknanya kata tunggal ni dia dipecahkan kepada 4. Kata nama tunggal, kata kerja tunggal, kata adjektif tunggal, kata tugas tunggal. Okay, tengok yang pertama ni. Kata nama tunggal, tengok. Guru. Sekejap. Okay, guru ni kata apa? Guru ialah kata nama tunggal, iaitu jenis apa ni? Kata nama am. Pejabat pun kata nama am. Kata nama am tunggal. Okay, ini ni kata apa? Ini ialah kata ganti nama tunjuk. Saya. Kata ganti nama diri pertama. Apa? Kata ganti nama tanya. Ini semua tunggal. Okey, seterusnya kata kerja pula. Kata kerja. Masuk. Makan. Jatuh. Lulus, terima. Okey, ini semua kata apa kita panggil ni? Kata kerja transitif. Okay. Ada yang kata kerja aktif tak transitif, ada kata kerja aktif transitif. Ada yang pasif juga. Sorry, tak ada pasif sebab kalau ada pasif dia ada imbuhan awalan di Okay, ini semua aktif. Okey, seterusnya kata adjektif pula. Kata adjektif kan tentang apa? Tentang sifat. Contoh apa dia? Cepat. Maknanya kata adjektif tentang masa. Lazat. Tentang apa lazat ni? Tentang kita punya panca indera, macam diri rasa. Okey, apa lagi? Hijau, warna, tinggi, ukuran. Itu semua kata adjektif. Kata tugas tunggal. Yang, kata hubung pancangan relatif. Bila, kata tanya. Sila. Sila kata apa? Di bawah kata perintah. Betul, kata pembenar. Masih. Masih kata apa? Masih kata bantu ragam. Okey. Itu kata tugas tunggal. Okey. Walaupun kamu tak faham tak apa. Sebab kata tugas ni memang banyak dia punya pecahan. Nanti kita akan belajar. Sekarang fokus untuk kata tunggal saja. Senang, dia tak ada imbuhan, tak ada ganda, tak ada majmuk. Itu saja. Okey. Baik. Sambung balik Kata nama tunggal merangkumi juga kata nama akronim, iaitu perkataan yang dihasilkan melalui percantuman bahagian-bahagian daripada serangkaian perkataan. Antara contoh kata nama akronim ialah UPSI, proton, tadika dan jenama. Okey, ingat. Kata nama akronim semua kata tunggal. UPSI, proton, tadika, jenama. Itu semua ialah kata tunggal. Ingat, kata akronim tu ialah kata tunggal. Kamu jangan fikir itu ialah kata terbitan pula. Ada imbuhan, bukan. Ya, itu semua ialah kata nama. Itu semua ialah kata tunggal. Okey, baik. Okey, masuk pula dekat kesalahan lazim Okey. Yang pertama, kesalahan ejaan. Okay, apa di kesalahan ejaan yang sering yang kita lihat dalam penggunaan kata tunggal? Okay, contoh kesalahan ejaan ni sebenarnya apa yang kita nak tahu tentang huruf besar ataupun huruf kecil. Okey. Tanda sempang, jarak ataupun rapat perkataan tu. Kemudian ada pola keselarasan vokal. Contohnya A, E, I, O, U. Okey, kelainan konsonan atau vokal. Ejaan yang melibatkan kata pinjaman Inggeris. Kadang-kadang ejaan tak betul. Banyak kita salah perkataan tu bahasa Melayu tapi dia eja menggunakan perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, Arab ataupun Jawa. Okey. Contoh ayat pertama
Penduduk kampung itu berterima kasih kepada kerajaan kerana menyediakan bekalan elektrik. Elektrik salah. Ini kesalahan ejaan. So yang betul ialah elektrik. Okay, yang kedua pula, dia berasa kikuk ketika makan bersama-sama tetamu kehormat di hotel ternama itu. Kikuk salah. Yang betul ialah kekuk. Ini kesalahan ejaan. Okey, faham? Sekarang tengok pula kesalahan istilah. Apa yang maksudkan dengan kesalahan istilah? Kesalahan istilah ni melibatkan kata nama, kata kerja, kata adjektif. Kata tugas bukan kesalahan istilah. Ya, ingat. Kata tugas tu di bawah kesalahan kata. Okay, tengok sini. Akhbar itu menyediakan ruangan pujuk bagi menarik pembaca dalam kalangan remaja. Yang betul ialah akhbar itu menyediakan ruangan pojok. Siapa tahu apakah maksud pojok? Pojok salah, yang betul pojok. Siapa tahu? Krik-krik. Siapa tahu apa maksud pojok? Pojok, ruangan pojok. Penjuru. Ya, penjuru. Tapi dekat dalam konteks ayat ini bukanlah penjuru. Pojok ini ialah satu ruangan khas untuk tujuan hiburan kepada pembaca akhbar. Macam ada macam kartun-kartun kan. Contoh macam dulu akhbar utusan dia ada ruangan pojok dekat depan. Ada macam gambar kartun kan. Tapi kamu tak tahu kot. Sebab zaman dulu dia ada. Okey, Patik dengan segala hormat dan takzimnya mohon izin. Okey, izin salah. Kenapa salah? Sebab kita kena lihat dalam konteks ayat ini dia menggunakan bahasa istana. Izin ni bukan bahasa istana. Izin ialah bahasa Melayu standard. Yang betul ialah perkenan. Sama macam tidur salah, beradu. Mandi bukan bersiram. Jumpa salah, yang betul ialah menghadap. Macam itulah dia. Kalau meninggal dunia, panggil pemangkat. Macamlah perkataan dalam bahasa istana ni. Okey, seterusnya tengok kesalahan kata. Okey, kesalahan kata pula melibatkan apa ni? Kata tugas dan kata ganti nama. Okey ya. Kata ganti nama semua tahu kan? Ada pertama, ada kedua, ada ketiga. Kata tugas pun tahu kan? Kata adverba, kata bantu, kata pembenda, kata penekan. Kata apa lagi ya? Saya lupa dah. Kata seri nama, kata hubung, itu semua kata tugas. Banyak. Okey. Mereka pergi ke mana? Syafiq bertanya kepada kawan-kawannya yang baru pulang dari bandar. Okey, salah. Ini kesalahan kata ganti nama diri. Yang betulnya adalah kalian. Kenapa kalian? Sebab Syafiq ni bertanya dekat orang kedua. Orang kedua ialah kalian. Bukan mereka. Mereka ni dah kira orang ketiga. Maknanya orang ketiga ni tak wujud dekat situ. Yang tak wujud dalam maknanya dia bukan dalam konteks perbualan dia. Kalau wujud dalam konteks perbualan dia, hanya ada orang pertama dengan orang kedua. Saya dan juga kamu, maknanya kamu depan kita, kita bercakap dengan dia. Orang tu wujud dekat depan kita. Tapi mereka ni tak ada, mereka ni adalah orang ketiga. Kita hanya bercakap tentang orang ketiga. Mana orang ketiga tu bukanlah wujud dalam kita punya persekitaran perbualan. That's why salah. Baik, yang kedua pula. Perdana Menteri kita yakin supaya, ini salah lah. Ini supaya ialah kata apa ni supaya? Supaya ialah kata apa? Siapa tahu? Siapa tahu supaya ni kata apa? Supaya kata tugas kan? Kata apa? Ya, Adam Zulkanan. Bagus. Kata hubung. Kata hubung apa tu? Kata hubung ada banyak. Kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplement, kata hubung pancangan keterangan. Ada 3. Tak ingat ke tak apa? Yang betul ialah supaya ialah kata hubung pancangan komplement.
Okey, kata hubung pancangan komplement ni ada 4. Okey ya. Okey, contohlah. Ni cikgu buat tambahan je lah supaya kamu tahu. Okey, kata hubung ada 3. Kata hubung pancangan relatif. Kata hubung pancangan relatif ada satu saja kelas. Yang. Bukan sayang ya, yang saja. Satu je. Okey, yang kedua, kata hubung pancangan komplement. Ada 4 sebenarnya. B, U, A, S. Buas. B ialah bahawa. U untuk, A agar, S ialah supaya. Ingat buas. Yang ketiga ialah kata hubung pancangan. Tak nampaklah pula. Kata hubung pancangan keterangan. Yang ni banyak kelas. Mana selain yang dengan buas ni, itulah semua. Banyak kata hubung pancangan keterangan tujuan, kata hubung pancangan keterangan cara, kata hubung pancangan keterangan syarat. Banyak. Cikgu rasa ada 8 ke 10, saya lupa. Banyak. Kerana, sebab, apa lagi? Macam-macam lah, banyak. Okey. Ni tambahan je lah. So yang betul ialah bahawa Perdana Menteri kita yakin supaya, bukan yakin supaya, yakin bahawa. Okey, ingat kalau kita gunakan kata hubung, maknanya ayat itu ialah ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Tengok sini. Perdana Menteri kita yakin, ini ayat pertama. Bahawa ialah kata hubung yang menghubungkan dua ayat yang berbeza. Okey, tengok sini. Generasi pasca merdeka. Pasca merdeka ialah selepas merdeka. Dapat meneruskan perjuangan negara pada masa akan datang. Okay, ini ayat kedua. Nampak tak? Jadi function kata hubung ni adalah dia menggabungkan dua ayat yang berbeza. Okey, faham Tak apa, itu kita akan belajar dalam topik sintaksis iaitu ayat. Lambat lagi. Okey, baik. Sekarang kita sama-sama buat latihan. Cikgu nak panggil seorang-seorang baca ayat boleh tak? Cikgu bosan je kat seorang ni. Sebab kamu pun off kamera kan, off mic, cikgu bosan pula. Okey, cikgu nak ni lah. Siapa Zulkarnain? Boleh tak Zulkarnain baca ayat 1 ni? Kemudian terus baca terus beritahu jawapan. Adam Zulkarnain kan? Okey. Aina nak, okey tak apa. Kita bagi Adam Zulkarnain dulu. Okey Adam, bagus. Okey, teruskan nombor 1. Dah hilang. Okey, kalau tak ada nak cikgu nak bagi ni lah Aina. Tak dengar Adam, jap. Kenapa tak dengar? Ya. Kau cikgu off. Okey, cuba Adam ulang balik Adam. Hello cikgu. Dengar, baru dengar. Okey. Tugas yang berat ini mesti kami pikul dengan penuh rasa tanggungjawab. Ya, bagus. Jadi istilah yang betul ialah pikul. Ini namanya kesalahan istilah bukan bawa pikul. Okey, Aina Fadilah boleh baca nombor 2. Tanggungjawab menjaga ayah yang telah tua dan uzur bela kita. Tanggung bersama-sama. Pesan abang adik-beradiknya. Bagus. Tanggung bersama-sama. Bukan ambil Ini pun kesalahan istilah. Okey, siapa lagi yang nak baca yang nombor 3 ni?
Saya cikgu, Okey, bagus. murid dari SMJK Chuanghua Confucian telah menjuarai pertandingan pidato peringkat negeri Pulau Pinang kerana beliau sangat petah berkata-kata. Ya, sangat petah berkata-kata. Kejap, cuba highlight. Okey. Petah ni ialah kata apa petah ni? Petah ni kata adjektif ke kata kerja? Siapa tahu? Petah kata adjektif ke kata kerja? Ya, kata adjektif ya. Dia lebih, ingat kalau kata adjektif ni dia sifat. Sifat manusia, kadang-kadang sifat benda. Okey Okey, nombor 4. Siapa nak baca nombor 4? Petah tu maknanya dia lancar lah. Lancar, dia berkata-kata, dia cakap dengan lancar. Laju cakap petah. Contohlah contoh macam cikgu orang Melayu kan. Okey, bila cikgu bertutur dalam bahasa asing, faham. Tengok ayat. Okey, sorry. Petah tu maknanya maknanya dia masuk dengan pidato kan. Petah tu maknanya dia pandai berkata-kata. Dia bijak berkata-kata. Maknanya dia boleh memberikan hujahan, maknanya dia pandai berikan hujah. Itulah dia. Petah. Kalau fasih lain, fasih tu lebih kepada bahasa. Contoh dia bahasa ibunda dia bahasa Melayu. Tapi dia pandai cakap bahasa Inggeris. So dia fasih berbahasa Inggeris. Macam itulah. Okey, istilah yang tepat adalah petah, bukan fasih. Kalau fasih dia lebih kepada bahasa. Kalau petah tu lebih kepada dia macam berhujah. Okay, faham tak siapa ni yang tanya ni? Syamimi. Okay, fasih tu berkaitan dengan bahasa. Okay, Syamimi boleh tak baca nombor 4? Syamimi. Allah. Baca je. Dah ada sejam lagi. Jalan licin di hadapan bangunan. Kejap. Jalan apa? Licin ke basah? Licin. Jalan licin di hadapan bangunan itu sering menyebabkan kemalangan jalan raya kerana banyak kenderaan yang hilang kawalan apabila melalui laluan tersebut. Ya, jalan licin bukan basah. So ini berkaitan dengan istilah. Yang tepat ialah licin. Jalan tak panggil basah, jalan kita panggil licin. Basah tu kita lebih kepada objek. Okey, Aina Farilah bolehlah dia nak baca nombor 5. Okey, Aina Farilah boleh baca nombor 5. Pertahanan negara perlu dikuatkan agar keamanan sentiasa terjamin daripada sebarang ancaman musuh. Ya, agar. Agar ni maknanya apa? Agar ni maknanya supayalah. Apakah untuk? Untuk ni lebih kepada tujuan. Ya. Untuk keamanan. Salah yang betul ialah agar. Agar tu ataupun supaya. Sama saja. Okey, bagus. Okey, baik. Ni praktis 1 ni senang sikit. Okey, tengok praktis 2 pula. Okey, kenal pasti kata tunggal bagi setiap kategori yang terdapat dalam setiap ayat dan senaraikannya di dalam jadual yang disediakan. Okey, kejap. Okey, baik. Ini dia bagi ayat. Okey, ayat. Jadi cuba kamu kategorikan kata tunggal bagi setiap setiap dia punya golongan dia. Sama ada kata nama tunggal ke, kata kerja tunggal, kata adjektif tunggal, kata tugas tunggal. Boleh komen. Okey, yang first kali cikgu nak senaraikan dulu kata nama tunggal dulu. Tulis kat ruangan chat. Cikgu nak kata nama tunggal dahulu. Sekejap. Okey.
Kami pejabat. Okay, cikgu highlight je lah. Cikgu highlight. Kami. Okey, jumpa lagi. Pejabat. Ya, betul. Mana pejabat? Kenapa cikgu tak nampak pejabat? Mana Tak ada. tak ada pejabat. Okey, apa lagi? Kerajaan boleh tak? Kerajaan boleh? Negeri? Maaf. Kerajaan tak boleh. Kerajaan ni ialah kata terbitan. Sebab kata asal dia lah raja. So dia menerima apitan kean. Kalau kampung dengan negeri boleh ke cikgu? Kampung dan negeri boleh. Sebab tak ada imbuhan. Kampung boleh, negeri boleh. Tak ada imbuhan. Okay, ada lagi tak kata nama? Tak ada dah kan? Contoh kami ialah kata ganti nama diri pertama. Kampung ialah kata nama am. Negeri ialah kata nama am. Okey, sekarang tengok pula kata kerja tunggal. Ya, Pulang. bagus. Pulang. Membenarkan? Okey, membenarkan salah sebab dia ada imbuhan awalan me. Oh, okey. Dia apitan mekan. Kalau kita gugurkan mekan ni, dia akan jadi benar. Benar ialah kata adjektif. Gembira. Okey, gembira kata kerja ke? Adjektif? Gembira kata adjektif. Ada lagi tak kata kerja? Tak ada. Pulang saja. Okey, sekarang kata adjektif pula. Gembira tadi. Okey, kata adjektif lah. Ya, kenapalah ni? Okey, gembira kata adjektif. Sangat bukan kata adjektif. Sangat ialah kata penguat. Kata penguat di bawah kata tugas. Membenarkan? Membenarkan bukan. Membenarkan tadi dia kata terbitan. Kata kerja terbitan membenarkan ni. Sebab ada imbuhan. Kalau dapat boleh ke cikgu? Dapat bukan kata adjektif. Setelah? Setelah juga bukan kata adjektif. Tu je kot. Ya satu je. Okey, sekarang tengok kata tugas. Kata tugas memang sangat banyak. Contoh sangat ke cikgu terangkanlah sebab kamu pun ya. Apalah highlight ni. Ya. Okey, contoh sangat. Sangat ialah kata penguat hadapan. Biasanya kata penguat ni dia akan diapitkan dengan kata adjektif. Sangat gembira, sangat cantik, sangat comel, sangat kacak. Sangat hebat. Apa lagi? Hidayah ke ya. Ke ialah kata sendi nama. Ada lagi tak? Kerana Nabil. Kerana ialah kata hubung pancangan keterangan. Apa lagi? Setelah. Setelah juga ialah kata hubung. Dapat. Dapat ialah kata apa dapat ni? Dapat ialah kata bantu ragam. Dapat ialah kata bantu ragam. Okey, dah habis lah. Okey, cikgu lupalah. Ada satu lagi kata nama. Cikgu tak lepas pandang. Sekejap. Pihak. Pihak ialah kata nama juga. Okey, itu saja. Yang lain bukanlah. Kerajaan ialah kata nama terbitan. Membenarkan kata kerja terbitan. Pergerakan ialah kata kerja terbitan. Merentas ialah kata kerja terbitan. Okey, faham? Okey, dah faham? Dah boleh buat nombor 2 dah. Sedarakan dulu kata nama dulu. Kata nama tunggal.
Okey, siapa nak jawab berguna voice boleh juga. Lagi senang cikgu nak tunjuk. Melayu. Ya, Melayu. Bagus. Melayu ialah kata nama apa? Kata nama khas. Nama bangsa. Nama bangsa kata nama khas. Masyarakat. Masyarakat juga ialah kata nama. Kata nama tunggal. Betul? Cikgu, kalau Ya. Jumaat. Jumaat. Ya, betul. Jumaat ialah nama hari. Jumaat ialah kata nama khas. Tradisional. Tradisional. Sekejap. Okey, tradisional bukan. Sebab dia ada imbuhan akhiran. Tradisi. Tradisi boleh. Pasal tak sional kan? Yang belakang ni ialah imbuhan akhiran pinjaman daripada bahasa Inggeris. Tradisi betul. Kaki tangan bukan. Kaki tangan tu kata majmuk, Nabil. Kaki maksud lain, anggota badan. Tangan juga anggota badan. Kaki tangan ialah kata majmuk. Okey, apa lagi? Zaman. Sekejap, cikgu tak boleh baca lah. Sekejap. Zaman, apa lagi kata nama? Rasmi. Hari kata nama juga. Pakaian bukan, Adam. Pakaian ialah kata nama terbitan. Ada imbuhan akhiran an. Tu je kot. Ada lagi tak? Ya, itu saja. Okey, sekarang tengok pula kata kerja tunggal. Kata Sekarang. Sekarang, kejap. Betul ke sekarang ni kata kerja? Dia sedang sekarang. Sekarang bukan kata kerja. Sekarang tu kata apa? Sekarang ialah kata tugas. Sekarang tu kata bantu aspek tentang masa. Sekarang. Okay, apa lagi? Sekejap. Masih, ya. Masih ialah kata bantu. Kejap. Sekarang ni kata kerja. Ni akan kata tugas. Okay, kata kerja. Okay, cikgu bagi clue. Kata kerja kat sini sebenarnya ada satu saja. Yang kamu Jadi, ya, menjadi. Bagus. Okey, sekarang kata adjektif tunggal pula. Kata adjektif tunggal, apa dia? Ya, alamak. Salah. Ada imbuhan. Sebaik kamu nampak. Sebab ada imbuhan men kan? So, salah. Bagus, Kamal. So, tak ada kata kerja kat sini. Cikgu pun tak perasan. Okey, ada tak kata adjektif? Kata adjektif pun ada satu saja. Okey, kata adjektif warna apa kata adjektif? Okay, ramai tak faham lagi ni. Ke bukan kata adjektif? Cikgu, Tetap. pakaian. Ya? Pakaian. Pakaian bukan kata adjektif. Pakaian tu ialah kata nama terbitan. Kalau kekal betul ke cikgu? Ya, bagus. Kekal. Kekal tu ialah sifat lah. Sifat Dahulu. mana? Dahulu bukan. Dahulu tu lebih kepada kata tugas. Pemakaian bukan. Pemakaian pun sama. Pemakaian ialah kata nama terbitan. Imbuhan. Dia menerima imbuhan habitan per-an. Tetap. Betul ke tetap? Tetap ni kata tugas ke adjektif? Tetap ni kata tugas bukan kata adjektif.
Okey, satu saja kata adjektif. Okey. Beralih juga kepada kata tugas tunggal. Dahulu dengan tetap. Ya. Pada je. Dahulu, tetap lagi. Pada. Ya, pada ialah kata apa? Kata sendi nama. Okey, lagi? Untuk. Untuk ialah kata hubung pancangan komplement. Ingat buas tadi kan? Bahawa, untuk, agar, supaya. Okey, lagi? Ke cikgu. Ke, ya. Ke Kerana. ialah kata sendi nama. Ya? Kerana. Kerana ialah kata hubung pancangan keterangan. Mana kerana? Okey, bagus. Lagi? Lagi tak? Setiap. Setiap ialah kata apa? Dia macam kata bilangan lah, setiap kata bilangan. Itu kata tugas juga. Sekarang pun sama juga. Dia bukan imbuhan awalan se, tak ada perkataan karang. Sekarang. Masih cikgu. Masih. Ya, masih ialah kata bantu aspek. Habis dah kan? Tak ada dah kan? Dari. Dari kata sendi nama tentang tempat. Dari sekolah, dari kantin, dari pejabat. Okey, habis dah kan? Okey, nampak? Di samping kita belajar kata tunggal, kita juga belajar golongan kata. Nampak? Okey, tak apa. Nombor 3 pula. Nombor 3 senang, pendek je. Okey, kata nama Orang. pula. Ya, orang. Bagus. Kata nama tunggal saja. Habis dah, tak ada kan? Okey, kata kerja tunggal. Usaha. Usaha, ya. Maknanya kata kerja ni lebih kepada perbuatan manusia. Ingat, kadang-kadang kita keliru tau. Kata tugas, kata adjektif. Kata tugas ni, kata tugas pula. Kata kerja, kata adjektif. Kata kerja ni perbuatan manusia. Kata adjektif ni lebih kepada sifat manusia ataupun benda. Ataupun haiwan ke, tak kisahlah. Okay, ada lagi tak kata kerja tunggal? Gigih cikgu. Ya, gigih. Lagi? Ada satu lagi kata kerja tunggal. Berjaya cikgu. Okey, berjaya salah sebab dia ada imbuhan awalan ber. Cemerlangnya. Cemerlangnya pun sama, dia ada kita panggil apa? Nya ni dia punya kata pembenda yang hujung ni. Semua ke cikgu? Semua ialah kata tugas. Semua ialah kata bilangan. Ya, Aisyah Razak ada, betul. Patutlah biru, ya Allah. Kejap. Patutlah pening. Warna apa tadi kalau ada kerja? Ni hijau. Okey, usaha, gigih, ada. Ada ialah kata kerja. Ada tu maknanya wujud. Ada, mengadakan, dia ada. Betul. Okey, sekarang kata adjektif tunggal pula. Kata adjektif tunggal ada tak? Berjaya boleh ke cikgu? Berjaya tak boleh sebab dia ada imbuhan ber. Kata-kata Semua. semua kata tugas. Okey, sebenarnya cemerlang tak ada. Cemerlang tak ada pula. Kata adjektif tak ada. Sekarang pergi ke kata tugas tunggal. Semua. Ya, semua kata bilangan. Lagi? Dengan. Dengan kata apa? Dengan kata apa? Akan. Dengan di bawah kata apa? Kata sendi nama. Cikgu Dengan- akan. Akan ialah kata bantu aspek tentang masa. Jika cikgu. Ya, jika. Jika ialah kata hubung.
kata hubung pancangan keterangan syarat. Banyak sebab cikgu dah study semua banyak. So nanti cikgu terangkan. Contohlah macam akan kan. Okay, akan ni dia bawah kata apa tadi? Akan dia bawah kata bantu aspek. Kata bantu aspek ni dia ada 3. Semua tentang masa. Contoh masa dahulu, masa sekarang, masa hadapan. Contoh cikgu beri nama. Aisyah telah makan. Itu masa lalu. Aisyah sedang makan. Itu masa sekarang. Aisyah akan makan. Itu masa akan datang. Nampak? Itu namanya kata bantu aspek tentang masa. So macam mana pula kalau kata bantu aspek ragam? Kata bantu ragam pula. Kalau kata bantu ragam tentang kita punya kehendak, kemestian. Contoh. Kita mestilah, kita perlulah, kita haruslah, kita boleh. Itu semua ialah kata bantu ragam. Tentang ragam manusia lah. Okay, jika ialah kata hubung. Kata hubung ni cikgu terang kemudian. Okay. Ada Yang cikgu. Ya? Yang. Ya, bagus. Yang tu kata apa? Kata hubung macam mana? Yang tu. Yang ialah kata hubung pancangan relatif. Ingat, kata hubung pancangan relatif ada satu saja. Yang. Okay, cikgu explain tadi kan? Ingat, kata hubung pancangan relatif ada satu. Yang. Kalau kata hubung pancangan komplemen, buas. Bawa, untuk, agar, supaya. Kalau kata hubung pancangan keterangan, kerana, jika, semualah. Okey, baik. Sambung lagi nombor 4. Okey, senaraikan pula kata nama tunggal. Saya. Saya restoran dengan rumah. Saya restoran dan rumah. Ya, betul. Okey, kata kerja tunggal. Makan. Ya, makan. Makan ialah kata kerja transitif. Nak panjang lagi, kata kerja transitif tanpa pelengkap. Okey, ada lagi tak kata kerja? Singgah. Singgah. Okey, bagus, singgah. Betul? Habis dah kan? Tak ada dah. Okey, kata adjektif tunggal. Dekat. Ya, Dekat. dekat. Dekat tu tentang jarak. Apa lagi? Itu je. Ya. Kata tugas tunggal. Kerana. Ya, Itu cikgu. kerana. Okey, saya bertanyalah siapa yang Aina yang jawab ni. Okey, kerana tu kata apa? Tak tahu. Kerana ni kata hubung. Apa kata hubung? Pendek-pendek kata hubung. Okey. Siapa jawab itu tadi? Itu dia kata apa? Tak tahu cikgu. Itu ni ialah kata ganti nama tunjuk tempat. Itu, ini. Okey. Ada lagi tak? Yang, dengan, Yang kata hubung, dengan kata seni nama. Lagi? untuk. Untuk kata apa tadi? Kata hubung pancangan komplement. Ada lagi tak? Cikgu kalau sangat. Ya, sangat boleh. Sorry cikgu tak baca komen sebab dah ada kawan respon cikgu tak baca komen. Okey, bagus Aisyah Razak. Sangat. Sangat ialah kata penguat. Kata penguat hadapan. Kata penguat banyak. Kata penguat hadapan, kata penguat belakang. Kalau kata penguat hadapan apa? Sangat, amat, terlalu. Kalau kata penguat belakang, benar, amat. Itu. Okey, ada lagi tak? Tak ada. Ada satu lagi sebenarnya. Ada satu lagi kata tugas. Ada satu lagi. Ya, Aisyah Razak D. Bagus. Kata sendi nama. Okey, complete. Yang terakhir sekali, nombor 5. Kata nama tunggal. Ya? Saya. Ya, saya lagi kan? Saya. Rumah. Rumah. Perabot. Perabot. Ya, perabot boleh. Lagi? Minggu. Ya, minggu, betul. Hujung minggu. Hujung. Hujung pun kata nama juga.
Ya ke hujung kata nama? Hujung kata nama. Okey. Ada lagi. Ada satu lagi. Baharu. Okey, baharu ni kata adjektif. Baharu kata adjektif. Ada satu lagi. Jemput. Jemput ni kata apa jemput? Jemput ni kata tugas tau. Di bawah kata perintah. Jemput, sila, jangan. Itu di bawah kata perintah. Ya, Aisyah Razak set. Bagus. Okey, dah complete untuk kata nama. Sekarang kata apa warna? Ya Allah. Kejap. Blur ni. Okey, hijau. Kata kerja tunggal. Jemput. Bukan. Kurang tepat. Okey, melihat salah Aisyah Razak. Melihat salah. Melihat sebab ada imbuhan awalan me. Datang. Ya, datang. Datang tu maknanya dia kata kerja lah perbuatan. Dia datang. Dia menghadirkan diri. Okey, itu saja datang. Okey, kata adjektif tunggal. Baharu. Jemput. Ke. Baharu. Ya, baharu. Baharu ialah kata adjektif. Ya, contoh dia membeli kasut baharu. Maknanya kasut tu sifat dia baharulah. Cikgu nak tanya, Boleh. apa beza baharu dengan baru? Okey, bagus punya soalan. Okey. Sekejap. Okey, contoh saya buat ayat. Amin membeli kasut baharu. Okey, yang kedua. Baik. Cuma siapa lah Nabil. Nabil baru sampai di stadium Old Trafford. Okay, untuk Nabil boleh pergi tengok MU main. Okey, Amin membeli kasut baru. Okey, perbezaan dia apa dia? Okey, baharu kat sini maksud dia ialah kata adjektif tentang sifat satu benda. Baru kat sini membawa maksud kata bantu aspek tentang masa. Ingat kan cikgu beritahu tadi kan? Kalau kata bantu aspek kan ada 3. Masa lalu, masa sekarang, masa hadapan. Okey, contoh cikgu ubah. Cuba ubah masa sekarang. Nabil. Okey, masa sekarang, masa lalu. Masa yang lalu. Nabil telah sampai di stadium Old Trafford. Maknanya masa lalu. Kalau baru ni maknanya masa sekarang lah. Dia baru sampai. Kalau masa yang akan datang, Nabil akan sampai di stadium Old Trafford. Maknanya ini namanya kata bantu. Kata bantu bukan kata adjektif. That's why baru. Tapi kalau tentang sifat ialah baharu. Amin membeli kasut baharu. Amin membeli telefon baharu. Dia membeli rumah baharu. Faham tak? Baharu tu tentang sifat. Adjektif lah. Baru kat sini pula ejaan dia, perbezaan ejaan dia. Baru, kalau baru ialah kata bantu. Ya betul. Muhammad Azlan. Okey, faham tak? Siapa tanya tadi? Aina Cikgu. Ya. So, maksudnya kalau baharu tu digunakan pada benda, kalau baru tu digunakan pada situasi. Macam tu ke? Lebih pada situasi ataupun masa. Oh, okey. Okey. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Alright. Sebab saya nak tengok lah sebenarnya ramai lagi yang tak tahu tentang benda ni. Sebab lagi kalau buat karangan kan.
memang rata-rata murid akan tulis kasut baru, bukan kasut baharu. Tapi kalau sekali bukan salah lah. Tapi kesalahan dia tak besar lah. Cuma kalau kesalahan istilah ni hanya tolak setengah markah je. Tak banyak pun. Kalau kesalahan tu berulang-ulang, dia akan tolak satu markah. Macam tu je. Tapi kalau kamu dah tahu ni, kamu kena ni lah. Ubahlah. Okey, baik. Sekarang kata tugas tunggal lah pula. Ke. Ya, ke ialah kata sendi nama. Lagi? Untuk. Untuk ialah kata hubung. Ini cikgu. Ini ialah kata ganti nama tunjuk. Pada. Pada ialah kata sendi nama. Lagi? Jemput. Ya, jemput ialah kata perintah. Okey, bagus. Oh. Ada satu lagi rupanya, hujung. Hujung ialah kata tugas juga. Hujung ni dia macam kata arah lah. Hujung, tepi. Dia kata lebih kepada kata arah. Okey, baik. Itu saja Okey, sekarang kita cuba jawab soalan berbentuk praktis SPM. Ada 3 kat sini. Sempat kita habis, insyaAllah. Okey, siapa nak baca? Saya. Terus. Kita pernah mendengar rintihan daripada segelintir penulis yang karyanya terpilih untuk komponen sastra dalam bahasa Melayu Komsas. Mendakwa bahawa mereka tidak menerima bayaran yang dijanjikan. Walhal karya mereka berada dengan baiknya di sekolah. Sebelum itu, karya yang sama telah terbit dan dibayar dengan jumlah yang agak kecil. Memandangkan jumlah yang kecil itu, sebahagian penulis mengabaikan terus isu pembayarannya. Lebih-lebih lagi, penulis berkenaan barangkali penulis 9 yang mempunyai pendapatan tetap melalui sumber lain. Okey, bagus. Terima kasih Aina. Okey, ini pun sama tapi dia agak rumit lah sebab dia dalam bentuk perenggan. Okey, inilah contoh. Kalau soalan tanya dalam bentuk SPM ni contoh format dia. Dia takkan bagi macam tadi simple-simple, dia akan bagi perenggan. Nah, kemudian kita kena cerakinkan. Kadang-kadang dia tak bagi tau bentuk ni. So kamu kena lukis. Kena lukis sendiri. Ataupun kalau tak lukis pun tak apa, buat bentuk poin-poin pun boleh. Contoh macam ni kan. Contohlah kita cuba ringkaskan kata nama tunggal. 1, 2, 3, 4 boleh juga. Kalau kamu nak buat bentuk table pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so apa dia kata nama tunggal? Komponen. Okey, kejap. Cikgu nak buka ni komen, risau ada kawan kamu yang komen. Kejap Ya. Komponen. Okey. Dekat sini kita kena ambil dia punya kita panggil akronim. Nampak akronim? Mana akronim? Komsas. Komsas. Ya, kita ambil Komsas terus sebab dia akronim. Sebab Komsas kan di bawah kata nama tunggal sorry. Kita, ya betul kita. Sastra. Ada tak sastra yang selain daripada kata tunggal tadi? Akronim. Kejap, ada tak? Tak ada. Tak ada tapi rasanya kita boleh terima tu sebab dari 2 kan. Tak apa, kita boleh ambil.
Sastra boleh ambil. Tadi siapa komen komponen? Komponen boleh ambil juga. Sebab dia asing kan. Okey lagi. Sekolah. Ya, sekolah kata nama am. Aku tak nampak sekolah kat mana ni. Sekolah. Kenapa tak nampak sekolah ni? Sebelah sebelum itu. Okey, sekolah lagi. Karyal. Karya. Kalau karya boleh ke cik? Karya boleh? Kalau karyanya tak boleh, karyanya tak boleh sebab adanya. Ada kata pemunda kat belakang tak boleh. Penulis. Penulis. Ini ramai yang keliru. Salah. Kenapa salah? Sebab dia ada imbuhan awalan pe. Pe ialah awalan kata nama. Kata dasar dia adalah tulis. Tulis ni kata kerja. Tapi bila menerima imbuhan awalan pe, automatically kataan itu akan bertukar daripada kata kerja kepada kata nama. So penulis ialah kata nama terbitan. Okey, lagi ada lagi tak kata nama? Nama tunggal? Cikgu, Ya. jadinya kalau kata nama tu dia tak boleh ada imbuhan lah ya? Tak boleh ada imbuhan. Okey. Cikgu sumber Ya, sumber boleh? Mana sumber? bawah sekali cikgu. Bawah sekali, ya betul. Okey, biasanya imbuhan awalan kata nama ni biasanya pe. Contoh, pelakon, pelancong, pelukis, perompak. Itu semua pe kan. Imbuhan awalan biasanya pe. Kalau imbuhan awalan kata kerja apa biasanya me kan. Kalau imbuhan awalan kata adjektif secantik, seindah, semerbak, semerdu. Penulis tak boleh. Cikgu isu Ya, isu boleh. Okey dah, saya banyak sangat ni. Okey, tak apa, kita teruskan pada kata kerja pula. Kata kerja terbitan. Kata kerja tunggal, sorry. Ingat, jangan ambil yang ada imbuhan kata kerja. Kalau terbit, Ya, terbit betul. Okey, terbit betul. Terbit pun kata kerja. Terbit tu menerbitkan sesuatu. Sambilan. Sambilan tu dah ada imbuhan. Kataan asal dia sambil. Sambil tu ialah kata tugas kan. Sambil tu kita panggil apa ni? Sambil ialah kata hubung gabungan. Sambil. Kalau tambah imbuhan akhiran an, sambilan, dah jadi kata terbitan dah. Sambilan bukan. cikgu karya boleh. Karya tadi, karya adalah kata nama. Kata nama tunggal. Jumlah. Jumlah ialah kata nama tunggal juga. Tu je kot. Ada satu lagi kata kerja tunggal. Beredar. Boleh ke cikgu? Ya? Kecil. Kecil. Kecil ialah kata adjektif. Kecil, besar, sederhana. Okey. Terus. Terus kata kerja kan? Terus. Terus. Dia kata kerja. Okey, kata adjektif. Kata adjektif apa dia? Kata adjektif. Tadi ada kawan yang beritahu kecil, betul? Okey lagi. Sama. Ya? Sama. Sama. Kat mana sama? Baris kira berapa? Baris sama. Dekat. Karya yang sama. Karya yang sama Sama tu bukan kata betul, sama. Sifat ke sama tu?
Betul ke sama sifat? Tetap betul. Bukan, sama bukan. Ada lagi tak? Ada satu lagi kata adjektif tentang sifat manusia. Kecil. Kecil dah? Cikgu tak ada. Agak. Agak bukan. Buat tugas. Agak tu kata adverba. Okey, tak nampak satu lagi. Dia sifat manusia. Jumlah bukan. Jumlah adalah kata nama. Kata nama tunggal. Walhal. Walhal tu kata tugas. Okey, tak ada dah sebenarnya. Tak ada dah. Dah habis dah. Dua je. Kecil dengan tetap saja. Kalau kamu ambil baiknya salah tau. Baiknya tu ada imbuhannya. Boleh sekali, dah boleh 2 kali. Okey, sekarang yang terakhir pula. Kata tugas tunggal. Okey, sekarang ni kan saya cuba nak siapa yang komen dekat voice ni bagi tahu jenis dia apa sekali. Cuba. Tahu. Jenis dia saja. Contoh kan, cuba ambil itu. Okey, itu. Itu kata tugas tapi dia Itu kata ganti nama tunjuk. Okey, apa lagi? Untuk kata hubung. Simple Itulah macam yang ya. Okey, Nabil yang kata hubung. Betul lagi? yang leceh tu kata hubung kata tunjuklah benda tak nak. Kita apalah kalau tak nak bagi tahu tak apa. Bagi tahu saja tu mana kata hubung. Kata hubung, mana kata tugas. Walhal. Dengan kata hubung. Ya, dengan kata hubung. lah kata hubung. Okey, sebenarnya dengan ni ada dua function tau. Satu kata hubung, satu lagi kata sendi nama. Ya, apa dia? Telah. Telah kata hubung. Okey, telah kata hubung. Telah tadi kata bantu. Kata bantu aspek tentang masa. Dia telah makan. Dia sedang makan. Dia akan makan. Telah adalah kata bantu aspek. Ya, bahawa. Bahawa adalah kata hubung pancangan komplement. Buas, ingat. Bahawa, untuk, agar, supaya. Buas. Ya betul. Cikgu akan hantar dekat dalam GC. Okey dah. Banyak lagi sebenarnya kan. Okey, yang ada dalam. Dalam. Dekat mana yang ada dalam ni? Sekejap. Dalam. Kenapa cikgu tak nampak ni? Komponen sastra dalam. Ya, dalam ialah kata tugas. Dalam ialah kata sendi nama. Kenapa kata sendi nama? Dalam ialah kata sendi. Bahasa Melayu ialah kata nama. Bila kita gabung, kata sendi nama. Macam tu. Okey dah, saya rasa itu saja kot. Okey, cuba soalan lain pula. Boring lah kalau topik ni. KMBM ni pula. Ini senang. Ini dia suruh cari perkataan salah dan kemudian kita kena betulkan dia. Okey, nombor 1. Hasnah mendapat mata yang saya nak siapa nak volunteer baca dan bagi jawapan. Baik, cikgu. Okey, bagus. Baca dan bagi tahu apa salah dan betulkan. Hasnah mendapat mata yang paling tertinggi dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Okey. Kesalahannya yang paling tertinggi. Yang paling tertinggi. Okey, sebenarnya cikgu nak kesalahan dia ialah ni dia nampak ni. Ejaan ke, imbuhan ke, kata atau istilah. Okey, kalau kata tunggal, satu perkataan saja yang salah. Dekat sini dia ada kesalahan istilah. Istilah itu tak tepat. Cuba lagi. Cikgu, yang paling tertinggi tu saya rasa salah. Yang paling tertinggi salah? Kenapa salah? Sebab
dia dah tertinggi tu dah kira tinggi dah tu. So tak Ya. perlu ke ada paling. Ya, sebab dia dah dia yang kita panggil melampau-lampau kan. Sebab apa? Paling tu dah menunjukkan maknanya kata penguat. Kemudian ada ter lagi kan. Kita apa? Ni bukan kesalahan pengubah soalan, tak apa. Abaikan dulu. Tapi ada satu lagi perkataan yang ataupun istilah yang salah. Mata ke cikgu? Betul. Mata salah. Betul ke mata? Markah kan cikgu? Bagus. Markah. Takkan kita tanya, berapa mata kamu? Tak ada. Tanya berapa markah kamu? Sembang kawan-kawan. Berapakah mata BM kamu? Tak ada. Ini markah. Okey, bagus. Nombor 2 pula. Siapa nak baca nombor 2? Saya. Okey. Rakyat menghadapi pelbagai masalah dalam kehidupan seharian sejak pandemik COVID-19 melanda. Masalah. Salah. Ya, masalah. Ini kesalahan apa ni kita panggil? Ejaan. Ya, kesalahan ejaan. Buang A. SPM yang baru-baru ni pun banyak kesalahan ejaan. Pak cikgu jaga SPM banyak kesalahan ejaan. Cikgu, kalau pandemik salah kan? Pandemik betul? PAN PANDEMIK pandemik. Kalau bahasa ni dia cuma K ni saja, dia jadi C. Kalau bahasa Melayu dia K. Okey, nombor 3 siapa nak baca? Razi. Razi. Tak nak. Saya cikgu. Okey, baca. Pahlawan itu kelihatan segak dan bergaya apabila memakai baju Melayu dan tatah serta keris di pinggang ketika menerima pingat kebesaran daripada Sultan. Okey, apa salah? Segak dan bergaya. Segak dan bergaya betul. Itu tentang dia punya kita panggil personality dia lah. Maknanya dia segak, bergaya, kemas, dia macam tatah. Betul ke tatah? Maknanya pahlawan tu dia pakai baju Melayu. Kemudian ada keris. Bila ada keris mesti ada apa? Contoh pahlawan kan? Sampin. Sampin tu jauh sangat dengan tatah. Contoh kan, kita ada baju Melayu, kita ada keris. Dekat kepala kita panggil apa? Tengkolok. Sikit lagi. Tongkol. Saya rasa tongkol salah. Mana ada pahlawan pakai songkok? Serban. Serban. Tak ada, serban tak ada. Kopiah. Takkanlah hantar pakai kopiah. Aduh. Tak tahulah cikgu. Keliru dia. T-A-N. Tanjak. Tangan. Tanjak. Sorry. Bukan tanjak, bukan tanjak boboy. Tanjak, tanjak serta keris. Okey, nombor 4. Ini pun sama, ini kesalahan istilah. Okey, nombor 4 siapa baca? Saya. Okey. Mereka yang terlalu taksub kepada pemimpin itu sukar untuk menerima hukuman yang diterima. Ini keliru sikit. Ini pun kesalahan ejaan ni. Ya, Alia. Taksub salah. Okey, siapa yang pernah tengok video cikgu dekat MC Plus, cikgu Zizi Kirana kan, dia pernah beritahu taksub ni apa yang salah. Kalau ejaan Arab tu ada perkataan dia. Kan kenal cikgu Zizi Kirana pelakon, penyanyi. Z Kirana, sorry. Dia kan banyak beritahu tentang kesalahan ejaan kan? Ya. Apa yang betul yang taksub ni? Ya Alia betul, ta'assub. Ta'assub bukan taksub. Cikgu Z Kiran tu memang hebat lah. Pasal cikgu dah ada master kan, dah ada master dalam pengajian bahasa Melayu ni.
Okey. Cikgu, Ya. fa'asub tu apa maksud dia? Tak faham. Ta'assub tu terlalu macam mengagung-agungkan seseorang. Fanatik. Tahu, tapi yang fa'asub tu bawah dia. Bukan, oh sorry kan, cikgu salah je. T huruf T T bukan fa'asub, ta'assub. Okey, baik. Nombor 5. Saya. Okey, baca. Pengantin lelaki memakai topi semasa akad nikah tersebut. Ni paling senang lah. Apa yang betul? Bayang. Ya, topi yang salah. Topi salah. Apa yang betul? Songkok. Songkok. Mana ada pengantin yang pakai topi waktu akad nikah. Ada seorang je orang rakyat Malaysia yang buat macam tu. Cuba teka. Siapa dia agak-agak selebriti yang akan pakai cap waktu dia akad nikah? Siapa dia? Ya, Caprice. Caprice orang yang akan pakai cap waktu nikah. Okey, adalah sukar. Ada seorang lagi Adam. Jofrizo. Okey, adalah sukar bagi mengatasi masalah yang semakin rumit itu. Okey, apa yang salah? Ini kesalahan dia ialah di bahagian kata tugas. Semakin salah. Semakin betul, semakin rumit. Adalah betul. Bagi. Ya, yang salah bagi salah, yang betul apa dia? Agar. Untuk. Ya, untuk. Yang betul ialah untuk sebab ini adalah keterangan tujuan. Untuk mengatasi, bukan bagi mengatasi. Okey, dah lagi 5 minit saja. Okey. Baik, so dekat siapa yang boleh akses Google Classroom saja, cikgu akan hantar latihan ini dekat dalam grup. So kamu kena buat, cikgu akan upload lepas kelas ni ya. Okay, cikgu akan upload hari ni juga. Okey, so itu saja kelas untuk malam ni. Ada apa soalan tak sebelum cikgu end live? Okey, so kesimpulannya senang saja. Kata tugas, kata tunggal ni senang saja. Tak ada maknanya dia perkataan yang boleh berdiri sendiri. Dia tak ada pengandaan, tak ada pemajmukan. Dia tak ada imbuhan. Ingat, kata tugas juga ada 4. Kata nama tugas, kata kerja tugas, kata adjektif tugas dengan ya Allah. Dan kata tugas tunggal. Dia ada 4. Ingat, dia ada 4 saja. So, kata tugas ni paling senang. Tapi jarang tanya dekat dalam soalan lah. Okey, baik. So, itu saja kelas untuk hari ini. So, semua boleh left Zoom. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, cikgu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Sama-sama.